Satu perkara yang saya rasakan perlu berbincang makalah ataupun risalah ataupun kertas kerja saya ni, yang saya buat sebenarnya sudah lama tapi belum lagi dikemukakan di mana-mana. Iaitu tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutamanya apabila saya tengok golongan Ahlul Hadis itu dipinggirkan atau diketepikan di tempat kita khususnya dan di setengah-setengah tempat lain, seolah-olah ia bukan ahli sunnah. Kerana kalau disebut ahli sunnah, selalunya disebut Asy'ariyah Maturidiyah. Di mana ahlul hadis? Di mana ashab? Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri mengatakan dia tu berpegang dengan aliran itu. Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai contoh saya nak kemukakan di sini. Sebab itu saya rasa perlu kita baca yang ni. Sebagai contohnya ini kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Ini Maqalat Al-Islamiyyin. Baik. Kita tengok di sini juzuk yang kedua. Di sini hadhihi hikayatu jumlati qaul ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah cerita sejumlah pendapat ataupun pandangan ashabul hadis dan ahli sunnah. Lalu beliau sebutkan akidah mereka. Di samping beliau telah sebutkan macam-macam lagi akidah aliran-aliran lain yang salah lah atas nama Islam. Beliau kemukakan satu golongan ini, iaitu namanya ashabul hadis dan ahlus sunnah. Di akhirnya beliau berkata, wa bi kulli ma dzakarna min qawlihim naqul wa ilaihi nadhhab. Ini yang terakhir. Inilah yang kita sebut ashabul hadis tu, yang kita akan bincangkan akan datang. Bahagian ini, bahagian siapa ahli sunnah pada pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Setelah dia kemukakan ni pandangan ashabul hadis dan ahli sunnah, dia kata ahli sunnah ashabul hadis itu. Dia kata di akhir ini, setelah dia dibentangkan semuanya, wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim, semua pendapat mereka yang kami telah sebutkan itu naqul, itulah pegangan kami. Kami berpendapat begitu jugalah, kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa ilaihi nadhhab, dan itulah mazhab kami, itulah pegangan kami. Maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari iktiraf, terima ashabul hadis, ahlul hadis. Tiba-tiba kita tidak masukkan. Bila kita sebut ahli sunnah, kita tidak masukkan pendapat ataupun pandangan atau akidah yang dipilih oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam ahli sunnah. Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari sebut itu ahli sunnah. Kan pelik itu. Itu satu. Ini sekadar nak sebutkan kenapa saya rasa perlu kita baca kertas kerja yang saya tulis ini. Satu lagi, kalau kita nak tengok di sini, ni sebagai contohnya, contoh ini dapat kita lihat di dalam Al-Ibanah. Ibanah itu pun karangan Abul Hasan Asy'ari juga, seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Walaupun ramai yang mempertikaikannya, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang kokoh. Yang kokohnya, yang jelasnya, ulama menerimanya itu sebagai karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Di dalam kitab-kitab dia sebut. Ini pegangan ni, aliran yang disenanginya, yang dipilihnya. Ni antaranya, dia ada buat satu bab dalam Al-Ibanah. Tajuknya apa? Babun fi ibanati qawli ahli sunnah. Ini bab menyatakan pendapat atau pandangan ahli sunnah. Di dalamnya beliau berkata, qawluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina wa ma ruwiya 'anil sahabah wat tabi'in wa a'immatil hadith wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Itu dia kata dalam kitab Ibanah dia tu. Pandangan kita dan pegangan agama kita ialah berpegang teguh dengan kitab Allah Azza wa Jalla, sunnah nabinya, dan apa yang diriwayatkan daripada sahabat dan tabi'in, imam-imam hadis,
dengan pegangan itulah kami berpegang teguh. Itu Abul Hasan Asy'ari sebut. A'immah hadis. Itulah pegangan kami, yang kami berpegang teguh dengannya. Lepas tu dia menyatakan pula, dia ikut. Ini bukan dalam kitab Ibanah tu saja, dalam kitab-kitab lain pun ada sebut juga. Kalau perlu kita akan kemukakan pada masa akan datang. Sekarang ni sekadar sepintas lalu dahulu saya nak sebut ni. Dia sebut apa? Dia kata, wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal naddarallahu wajhah wa rafa'a darajatah wa ajzala mathubatah qailun. Dia tambah lagi, saya juga pada berpegang dengan apa yang dipegang oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad. Yang ni Imam Ahmad lah. Lepas tu ini doa dia lah, darfa'a darajatahu ajzala mathubatahu qailun. Mana kami berpegang dengan pahaman dia lah. Walima khalafa qawlahu mukhalifun. Dan mana-mana pendapat yang menyalahi pendapatnya, kami juga tak setuju. Sebab apa? Sebab dia adalah Imam Al-Fadil wal Ra'isul Kamil alladhi abana Allahu bihil haqq wa rafa'a bihil dalal wa awdaha bihil minhaj wa qama'a bihi bid'al mubtadi'in wa zayghaz zaighin. Sebab apa? Imam Ahmad ini adalah tokoh imam. Lepas tu dia pujilah, puji Imam Ahmad. Kemudian aliran atau pegangan atau fahaman Imam Ahmad dalam akidah maklum. Semua tahu. Semua tahu. Jadi maknanya Abul Hasan Asy'ari ni pada hakikatnya dia menyokong pengikut tegar Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau nak kata dia ni bukan sekadar menerima, bahkan dia berpegang dengan akidah Hanabilah itu. Dalam banyak perkara seperti mana yang tersebut di dalam kitab dia Ibanah dan juga kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin yang saya sebut tadi. Jadi dengan sebab itu saya tengok akhir-akhir nampak kekeliruan itu semakin meluas dan tidak ada pula penyelesaiannya, tidak ada pula penjelasan tentangnya. Jadi saya rasa sampai dah masanya untuk kita baca risalah ini. Oleh kerana saya pun masih batuk-batuk lagi, saya rasa saya tak boleh baca banyak lah ni. Mungkin kita tak sempat habiskan malam ni. Setakat mana yang sempat lah. Jadi saya mulakan, lepas tu saya nak minta sesiapa baca lah. Sebab panjang juga kalau saya seorang baca ni, penat juga. Muqaddimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ni kalau saya nak minta sesiapa baca. Siapa boleh? Boleh. Siapa ni? Hazim daripada mana Hazim? Daripada Darul Kausar. Baca Hazim. Bismillah. Tidak memasukkan sesuatu yang sepatutnya termasuk dalam ta'rif, yakni definisi sesuatu, atau mengeluarkan sesuatu bahagian juzuk daripada keseluruhan kul bagi sesuatu di satu pihak, dan tidak menghalang sesuatu yang bukan merupakan sebahagian daripada keseluruhan sesuatu daripada masuk ke dalamnya adalah penyebab utama bagi berlakunya kesilapan dalam pentakrifan. Dalam istilah ilmu mantiq, ta'rif seperti itu dipanggil ta'rif yang tidak jami' dan tidak mani'. Ta'rif yang tidak jami' dan tidak mani' mengakibatkan kecelaruan apabila membuat keputusan. Ta'rif yang jami' dan mani' lah yang dapat menenangkan fikiran dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Kecelaruan fikiran yang berlaku dalam masyarakat Islam pada banyak negara umat Islam hari ini berpunca daripada ketidaktepatan ta'rif yang dibuat. Tidak memasukkan golongan Salafi dan Wahabi yang merupakan salah satu cabang Salafiyah ke dalam ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian juga tidak memasukkan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ke dalam ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua-duanya adalah akibat daripada penerimaan ta'rif yang tidak jami' tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekejap. Baca lagi. Mengatakan semua orang yang tidak beramal dengan amalan ritual dalam masyarakat Islam di Malaysia pula sebagai Wahabi juga merupakan akibat daripada penerimaan ta'rif yang salah. Kesalahannya ialah kerana ia tidak mani'. Ta'rif Wahabi yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu begitu longgar sehingga ia tidak dapat menahan sesuatu yang bukan daripadanya masuk ke dalamnya.
Baca lagi. Orang-orang yang cuba mengeluarkan golongan Salafi, Ahlul Hadis, Hanabilah atau Athari daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, dan orang-orang yang cuba mengeluarkan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah atau Ahlun Nazar daripadanya tak ubah seperti orang yang cuba memisahkan tiga beradik yang berbinkan bapa yang sama daripada ibu yang sama. Ia seolah-olah cuba merampas hak seseorang untuk membinkan dirinya kepada bapanya sendiri. Wah, sekejap di sini berlaku kesilapan banyak. Sebab apa ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak tepat. Dalam istilah mantik dipanggil tidak jami', tidak mani'. Tidak jami' maksudnya tidak lengkap. Ta'rif itu misalnya selalu kita dengar kan, ahli sunnah siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Titik. Titik, berhenti setakat tu. Seolah-olahnya ahli sunnah wal Jamaah itu saja. Maknanya tidak jami', tidak lengkap, tidak merangkumi semua. Sehingga ada yang ahli sunat tapi tidak termasuk, tidak termasuk dalam itu. Ini menyebabkan kesilapan. Kesilapan berlaku. Sebab itu penting orang belajar mantik apa semua nak menentukan takrif itu betul atau tidak. Jadi kalau kita kata dua tu saja dengan tidak menyebut ahlul hadis, dengan tidak menyebut ashabul hadis, dengan tidak menyebut Hanabilah, seseolah kita mengeluarkan apa yang Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri terima. Masuk akal ke tidak? Betul ke ta'rif macam tu? Abul Hasan Asy'ari kata itu ahli sunnah. Kita tak sebut pun. Kita sebut ahli sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu saja. Sedangkan baru sekejap saya dah tunjuk dalam kitab Abul Hasan Asy'ari sendiri bahawa dia menerima. Jadi ni mana kita letak satu golongan lagi tu? Ini ta'rif tidak jami'. Contoh, bagi ta'rif yang tidak jami'. Menyebabkan berlaku penyelewengan. Tak betul lah. Menyebabkan berlaku penganiayaan. Macam tiga beradik yang saya buat contoh tu, ayah sama, mak sama, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dia pakai bin ayah yang sama. Di sini berlaku penganiayaan tu, kezaliman yang besar tu. Seorang anak tak dibenarkan bin kepada ayah dia. Sesoalnya begitulah. Ataupun kalau kita kata Asy'ariyah tidak ahli sunnah pun sama. Sebab ia memang ahli sunnah. Macam mana kita tak mahu bagi gelaran itu kepada dia? Kita tidak benarkan dia dibinkan kepada ahli sunnah wal jamaah tu. Itu tak kena. Itu satu. Di satu pihak yang lain, ta'rif yang tidak mani' macam mana? Ta'rif yang tepat, yang kemas, yang hasilnya ialah akan memuaskan. Sebab tepat. Ialah ia mesti mani'. Ta'rif yang tidak mani' macam mana? Yang tidak termasuk di dalamnya mani' maknanya yang sepatutnya tak termasuk dalam sesuatu tu, masuk juga. Sepatutnya ta'rif itu dibuat sehingga tidak termasuk. Yang sepatutnya tidak masuk tu tiba-tiba masuk juga. Itu dipanggil ta'rif yang tidak mani'. Contohnya, sebab itu saya buat sini. Saya sebut di sini. Mengatakan semua orang yang tidak beramal dengan amalan ritual dalam masyarakat Islam di Malaysia pula dengan Wahabi. Wahabi itu siapa? Yang tak mahu tahlil apabila berlaku kematian. Tahlil arwah misalnya. Yang tidak mahu mengamalkan benda bid'ah, sembahyang raghaib dan sebagainya. Kita sebut benda begitu. Yang tidak mahu buat ini, tidak mahu buat ini. Itu Wahabi. Kalau macam saya nak sebutlah. Syekh Daud Al-Fatani, yang orang kita semua merujuk kepadanya, belajar kitab dia. Syekh Daud Al-Fatani. Dalam kitab dia Furu'ul Masail. Dia sebut buat makan lah pada ketika orang mati. Itulah orang panggil upacara tahlil apa semua tu. Dia sendiri kata bid'ah. Jadi adakah kita nak kata Syekh Daud Al-Fatani tu, yang mana orang kita baca kitab dia tu Wahabi? Jadi termasuk orang yang sepatutnya tidak Wahabi masuk juga jadi Wahabi juga. Akan dikatakan Wahabi juga. Sebab apa? Sebab ta'rif itu tidak mani'.
Dimasukkan dalam takrif ahli sunnah tu orang yang tidak buat maulid misalnya. Itu Wahabi. Orang yang tidak mahu zikir mufrad, kata zikir mufrad tak boleh. Zikir mufrad tu maksudnya Allah, Allah, Allah sahaja. Itu tidak boleh. Bahkan ia bid'ah. Itu Wahabi. Bermakna pengarang kepada kitab syarah syarah kepada Jauharatul Tauhid, Jauharatul Tauhid, kitab akidah dalam bahasa Melayu tu Wahabi juga. Sebab dia kata bid'ah. Bid'ah tu bukan bid'ah hasanah dah. Tak jelas maknanya bid'ah yang qabihah, bid'ah yang mustakrahah, bid'ah yang macam tu. Itu yang kita dapat. Adakah dia bid'ah? Adakah dia tu Wahabi? Sama juga sampai sekarang ni. Orang tu dituduh Wahabi, orang ni dituduh Wahabi. Jadi bercelaru. Sebab apa? Sebab takrif tidak manik. Bagi saya itu, duduk situ. Sebab itu saya buat tajuk ni, penyatuan ummah pada pengenalan ahli sunnah wal jamaah. Tauhidul ummah fi ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam bahasa Arab. Jadi penyatuan ummah baru boleh berlaku, baru akan wujud apabila ta'rif tu betul. Kalau tidak, dia jadi fitnah akan timbul. Seperti yang berlaku sekarang. Yang tidak Wahabi jadi Wahabi. Semata-mata kerana dia tidak setuju dengan sesuatu amalan ritual dalam masyarakat. Kalau macam tu, tidak menghalang. Orang yang tidak Wahabi pun jadi Wahabi juga. Bahaya tu macam tu. Sebab apa? Kalau Wahabi tu dikatakan sesat, maknanya orang-orang yang tidak sesat. Tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar pun sesatlah kalau macam tu. Ini tak betul. Jadi saya nak tegur. Sama-samalah kita baiki masyarakat kita. Tegur masyarakat kita benda-benda macam ni. Jangan celupar sangat. Jangan gopoh sangat. Kita kena kaji dulu. Baca dulu dengan tenang, dengan baik. Baik. Teruskan. Hazim tadi. Orang-orang yang mengaitkan seseorang atau sesuatu golongan dengan Wahabi yang dianggap sesat, bahkan kafir oleh segelintir masyarakat yang telah terpedaya dengan fitnah persona terhadapnya. Sedangkan ia bukan Wahabi yang sebenar, malah Wahabi dalam erti yang difahami penuduh semata-mata. Bererti secara senyap-senyap ia tidak menuduh saudara seagamanya sesat atau kafir. Dengan itu, berbaliklah tuduhan itu kepada dirinya sendiri. Berarti secara senyap-senyap, ia tidak. Ia telah ni. Telah ni. Silap. Ia telah. Bererti secara senyap-senyap ia telah menuduh saudara seagamanya sesat atau kafir. Dengan itu, berbaliklah tuduhan itu kepada dirinya sendiri jika orang yang dituduhnya tidak tepat seperti tuduhannya. Itulah fatwa Rasulullah SAW terhadap penuduh seperti itu. Baginda SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Bermaksud, siapa saja berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka sesungguhnya salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut. Jika betul, sebagaimana yang dikatanya. Jika tidak betul, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang berkata. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Lihatlah betapa dahsyat dan buruknya implikasi ta'arif yang tidak tepat terhadap sesuatu perkara. Ia boleh mengakibatkan iman dan agama seseorang tergadai. Teruskan. Satu. Asas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Al-Quran. 1.1. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam itu sendiri. Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dalam kenyataan dan realiti kehidupan umat Islam di sepanjang sejarahnya adalah sinonim dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala 1.1.1. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksudnya Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 9. 1.1.2 Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk dalam orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. 1.1.3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
Bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Al-Ma'idah ayat ketiga. 1.1.4, orang-orang yang beriman diperintahkan Allah supaya bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan dan tidak mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. 1.2, umat Islam diperintah supaya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan berpegang teguh dengannya, dan mereka ditegah daripada berpecah belah. Ahlus Sunnah wal Jamaah umat Muhammad sallallahu alaihi Ahlus Sunnah wal Jamaah lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar tepat berada di atas landasan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. 1.2.1 Allah berfirman, Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan berulang buat satu. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Al-An'am ayat 153. 1.2.2 Allah berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran ayat 103. 1.2.3 Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Bermaksud, sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian dia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya. Al-An'am ayat 159. 1.2.4 Allah berfirman lagi. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bermaksud, dan ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Kedua, asas ajaran Ahlus Sunnah wal Sekejap ni takut penat sangat Hazim. Ada orang lain nak baca? Kalau orang lain bersedia baca, silakan. Siapa nak baca? Tak penat sangat kalau seorang. Kecuali kalau tak ada nak baca, kita bagi Hazim pula. Siapa nak baca? Silakan. Kesempatan ada ni, silakan. Tak ada? Kalau tak ada, Hazim lah. Hazim baca lagi. Sedap Hazim baca. Bagus. Kedua, asas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hadis-hadis dan athar-athar. 2.1. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang perpecahan yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, baginda juga telah menyebutkan bahawa umatnya pun akan berpecah menjadi banyak golongan melalui beberapa sabdanya, antaranya 2.1.1. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahud ala 71 aw 72 firqatan wan nasara mithla dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasara juga demikian. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih.
2.2 Rasulullah telah dengan jelas menyebutkan hanya satu sahaja dari kalangan umatnya yang akan berpecah belah itu akan selamat, iaitu orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan para sahabatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma alaihi wa ashabi. Bermaksud ma ana alaihi wa ashabi. Bermaksud sungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 puak. Umatku pula akan berpecah belah menjadi 73 puak. Semuanya di dalam neraka kecuali satu puak sahaja. Mereka yakni para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Jawab baginda, orang-orang yang berada di atas landasan ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. 2.3. Di dalam setengah hadis, golongan yang selamat dari kalangan umatnya disebut sebagai jamaah seperti hadis di bawah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha finnar illa wahidatan wa hiya al-jamaah. Bermaksud sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 71 golongan. Umatku pula akan berpecah kepada 72 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu sahaja, iaitu Al-Jamaah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. 2.4. Di dalam setengah hadis tersebut satu golongan yang selamat, iaitu As-Sawad Yang Al-Azham. selamat itu. Dalam setengah hadis tersebut satu golongan yang selamat itu ialah As-Sawad As-Sawadul A'zam. As-Sawadul A'zam. Iaitu As-Sawadul A'zam. Seperti dalam hadis di bawah ini. Tafarraqat Banu Israel ala 71 firqatan wa tafarraqat an-Nasara ala 72 firqatan wa ummati tazidu alaihim firqatan kulluhum finnar illa As-Sawad al-A'zam. Bermaksud Bani Israel telah berpecah kepada 71 golongan. Orang-orang Nasara telah berpecah kepada 72 golongan. Dan umatku akan melebihi mereka dengan satu golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali golongan terbanyak. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Awsat. Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan Al-Lalaka'i di dalam Syarah Usul Li'atiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. 2.5. Di dalam setengah hadis pula tersebut dengan jelas satu golongan yang selamat itu ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu orang-orang yang mengikut jejak langkah para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini ada hadisnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikut jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini adalah hadisnya. أنه صلى الله عليه وسلم لما قال الناجي منها واحدة قالوا يا رسول الله الناجي منها واحدة لما قال الناجي منها واحدة قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل السنة والجماعة فقيل ومن أهل السنة والجماعة فقال ما أنا عليه وأصحابي. Bermaksud bila Nabi SAW bersabda yang selamat daripadanya hanya satu sahaja. Para sahabat terus bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Jawab baginda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baginda terus ditanya, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Jawab baginda, golongan yang berada di atas landasan ajaranku dan ajaran sahabatku. Hadis ini dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Al-Iraqi tidak berkata apa-apa tentang hadis yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu. Sebaliknya, beliau hanya mengemukakan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas dan berkata sanad-sanadnya bagus. Bagi penulis, hadis yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu tidak lebih daripada mafhum keseluruhan bagi hadis-hadis tentang perpecahan umat. Atau ia merupakan riwayat berdasarkan makna sahaja. 2.6. Hadis perpecahan umatku kepada 73 puak dengan sedikit perbezaan pada lafaznya telah diriwayatkan daripada lebih 14 orang sahabat. Mereka ialah pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Amr bin Bil-As, ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan, keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, kelima Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Malik daripada ayahnya daripada datuknya Amr bin Auf, keenam Anas bin Malik, ketujuh Ali bin Abi Talib, ke-8 Abdullah bin Umar, ke-9 Abu Darda, ke-10 Ibnu Abbas, ke-11 Jabir bin Abdullah, ke-12 Abu Umamah, ke-13
Wafilah ke-14 Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Jadi 2.7. sekejap saya buat apa nama ni kertas kerja ni lah, risalah ni. Notanya berdasarkan nota hujung endnote, bukan footnote tetapi berdasarkan endnote. Maknanya boleh kita tekan di sini. Tengok di sini. Dalam kitab-kitab ni sebut bahawa hadis itu mutawatir, termasuk dalam hadis mutawatir. Kemudian sanad-sanad boleh tengok sini. Ini saya buat di belakang tidak buat di bawah sebab nota tu agak panjang. Okey. Tak penat kah apa ni Azim? Boleh bagi? Boleh. Baca. 2.7. Hadis-hadis tentangnya dianggap oleh sesetengah ulama sebagai salah satu hadis yang mutawatir maknanya. Ia dapat diyakini telah benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disabdakan oleh baginda. 2.8. Kata Ibnu Abbas pada mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. yakni yaumal qiyamah. Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal furqati. Qala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bermaksud pada hari kiamat yang ada muka orang-orang menjadi putih berseri dan ada pula muka orang-orang menjadi hitam legam. Ali Imran ayat 106. Maksudnya ialah pada hari kiamat bila putih berseri wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah dan hitam legam pula wajah-wajah ahli bid'ah dan perpecahan al-firqah. Demikian kata Ibnu Abbas. Tak apa. Ketiga, ta'rif ahli sunnah wal jamaah. 3.1. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah yang diberikan di dalam Mawsu'atul Muyassarah fil Adyan wal Madhahib wal Ahzab al-Mu'asirah. Wal Ahzab al-Mu'asirah adalah seperti berikut. Ahli sunnati wal jamaah humul ladhina akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhum bi annahum yasiruna ala tariqatihi wa ashabihi al-kiram duna inhiraf. دون انحراف فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لترك أهل الضلال. Bermaksud ahli sunnati wal jamaah ialah golongan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang berjalan, yakni mengikut di atas landasan ajarannya, dan para sahabatnya yang mulia tanpa sebarang penyelewengan. Mereka adalah orang-orang Islam yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah di samping menjauhi jalan-jalan orang-orang yang sesat. Jadi 3.2. Yang ini kan saya buat ni. Boleh tengok ni di belakang daripada kitab tu ni contohnya. Cetakan mana, terbitan mana, siapa pengarangnya, apa semua ada di sini. Boleh tengok sini. Itu sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Lepas tu teruskan. Cuma saya takut penat lah. Saya takut penat. Boleh? Ada orang lain nak baca pula? Silakan. Siapa ni? Zuhairi. Zulkhairi. Baca. Silakan. Tarikh yang diberikan oleh At-Tahzani Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftizani yang meninggal tahun 793 Hijrah di dalam Syarh At-Talwih pula adalah seperti yang berikut. Ahlus Sunnah wal Jamaah humul ladzi tariqatuhum tariqatu Rasul alaihi salam wa ashabihi duna ahli bidah. Yang bermaksud ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang cara hidupnya mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, bukan cara ahli bidah. Syarh At-Talwih ala At-Tawdih. Itu tak payah baca sebab boleh tengok sendiri. Teruskan. Yang 3.3. Mereka dikatakan ahli sunnah kerana mengikut Nabi SAW dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Mereka dikatakan ahli sunnah pula kerana mengikut para sahabat Nabi. 3.4. Mereka dikatakan ahli sunnah pula kerana mengikut para sahabat Nabi SAW dan mempercayai mereka sebagai orang-orang yang adil dan baik-baik. 3.5. Mereka juga dinamakan ahli sunnah wal jamaah kerana menjauhi jalan-jalan orang-orang yang sesat dan perkara-perkara bid'ah. Situ ada nota, boleh tengok di belakang. Nak tengok teks asal dia, boleh tengok di belakang. Silakan, baca lagi. 3.6. Walaupun Al-Quran atau kitab adalah pegangan atau rujukan utama ahli sunnah wal jamaah dan kedudukannya di sisi mereka adalah lebih tinggi lagi daripada Al-Hadith, namun mereka tidak dinamakan Ahlul Quran was Sunnah
atau ahlul kitab was sunnah kerana dua sebab. 3.6.1 Semua firqah yang sesat juga mengaku berpegang dengan Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama mereka juga mempertikaikan as-sunnah, sama ada semua sekali atau bahagian-bahagian tertentu daripadanya. Berbeza dengan ahlu sunnah wal jamaah kerana mereka berpegang dengan semua hadis asalkan ia sahih atau mu'tabar pada pandangan ulama hadis, Dan mu'tabar. Bukan atau. dan mu'tabar pada pandangan ulama hadis. Hmm. 3.7 Penambahan wal jamaah pula merujuk kepada para sahabat. 3.62. 3.62 Mereka tidak dinamakan dengan ahlul kitab pula kerana gelaran itu telah pun terpakai di dalam Al-Quran dan hadis-hadis untuk ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Teruskan. 3.7 Penambahan wal jamaah pula merujuk kepada para sahabat yang dijadikan sebagai ikutan selain Rasulullah SAW. Asasnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. 3.71 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang bermaksud, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari kiamat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Teruskan. 3.72 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Yang bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khususnya para sahabat Rasulullah SAW, satu umat yang adil lagi terpilih, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah, yakni Muhammad, pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. 3.73 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Yang bermaksud, maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka bererti mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka akan terus berada dalam permusuhan dengan kamu. Allah akan melindungimu dan umatmu dari kejahatan mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Hadis-hadis yang telah dikemukakan pada 2.2, 2.5 dan 2.8 yang lalu juga merupakan asasnya. Teruskan yang keempat. Kata-kata ulama yang membenarkan aliran salaf ahlul hadis Hanabilah atau Athariyah sebagai salah satu bahagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. 4.1 berkenaan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Berkenaan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah yang tersebut dalam hadis di bawah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum Man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus sentiasa ada satu golongan dari umatku yang diberikan pertolongan oleh Allah. Mereka tidak terjejas walaupun tidak ditolong orang hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Abu Dawud, At-Tayalisi dan yang lain-lain. Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim berkata, satu golongan dari umatku yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam hadis ini menurut Al-Bukhari ialah ahli ilmu. Imam Ahmad pula berkata, kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Sekejap. Di sini kita ada nota nombor 4 ni. Ni teks kata-kata Imam Nawawi. Imam Bukhari kata hum ahlul ilm. Ahmad bin Hanbal kata illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Ni. Maknanya ahlul hadis itu satu pegangan, aliran dalam akidah juga. Itulah yang disebut oleh
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam maqalat Al-Islamiyyin dan juga Al-Ibanah dan lain-lain. Itu juga. Jadi makna Ahlul Hadis ni satu aliran akidah dalam Ahlus Sunnah. Teruskan. Qadhi Iyad yang meninggal pada tahun 544 Hijrah menjelaskan kata-kata Imam Ahmad itu dengan berkata, maksud Ahmad dengan katanya Ahlul Hadis itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang i'tiqadnya adalah menurut aliran Ahlul Hadis. Teruskan. 4.12 Al-Imam An-Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijrah sendiri pula berpendapat mereka mungkin terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat orang-orang mukmin, baik dari kalangan pejuang-pejuang yang gagah berani, fuqaha, muhaddisin, zuhad, orang-orang zahid, orang-orang yang mujurah, orang ramai melakukan perkara ma'ruf dan mencegah mereka daripada perkara yang mungkar, dan macam-macam lagi dari kalangan orang-orang baik. Mereka tidak semestinya terkumpul di satu tempat, malah mungkin saja mereka berselirak di serata pelosok bumi. Ini boleh tengok teks dia ni ada nota nombor 6. Terus baca lagi. 4.13. 4.13 di dalam syarah Muslim juga Al-Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah sesungguhnya ada dua pandangan ahli ilmu berhubung dengan hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat. Pertamanya ialah pandangan kebanyakan salaf atau katakan semua mereka, bahawa mereka tidak membincangkan tentang maknanya. Sebaliknya mereka berkata, wajib kita beriman dengannya dan percaya akan makna yang layak dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Di samping kita beriktikad bahawa Allah itu tiada siapa pun yang menyerupainya dan dia maha suci daripada berjisim, berpindah atau mengambil tempat di mana-mana arah, dan maha suci juga dia daripada menyerupai segala sifat makhluk. Pandangan ini juga merupakan pandangan segolongan mutakallimin dan ia dipilih oleh para muhaqqiq, yakni penyelidik dan pengkaji di kalangan mereka, dan pandangan inilah yang paling selamat. Jadi maknanya salaf tu, akidah salaf itulah yang paling selamat. Kalau nak tengok teks dia, tengok nota 7 di belakang itu teks dia. Teruskan. 4.14 Al-Karabisi, yakni Al-Walid bin Abbas yang meninggal tahun 214 Hijrah berkata, hendaklah kamu berpegang dengan pegangan Ahlul Hadis kerana aku melihat kebenaran ada bersama mereka. Kalau nak tengok teks, kita tengok di belakang. Teruskan lagi. 4.15 Qadhi Iyad di dalam Ikmalul Mu'lim menulis jumhur Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Hadis, Fiqh dan Al-Kalam berpendapat Ikmalul Mu'lim. Yang kita naknya dia sebut jumhur Ahli Sunnah dari kalangan Ahlul Hadis. Jadi Ahlul Hadis ni Ahli Sunnah. Kenapa tidak disebut pada banyak tempat? Kalau sebut Ahli Sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah saja, itu tak kena tu. Itu ta'rif yang tidak jamik namanya. Sebab apa? Cuba kita tengok pendapat ulama-ulama ni. Ahli Sunnah itu Ahlul Hadis. Fiqh, Ahlul Fiqh, Ahlul Kalam, itu pun Ahli Sunnah. Teruskan. Kata Al-Ghazali, yakni Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijrah di dalam Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ketahuilah sesungguhnya kebenaran yang jelas yang tiada sebarang keraguan padanya di sisi bijak pandai ialah pada aliran salaf. Maksudku ialah mazhab sahabat dan tabi'in. Itu yang betul, yang tepat. Imam Ghazali pun kata begitu juga. Teruskan. Hakikat mazhab salaf dan ialah yang benar di sisi kami ialah setiap orang awam yang sampai kepadanya mana-mana hadis seperti ini. Dan seterusnya. Okey. 4.17, teruskan. 4.17 Ibn Jauzi, yakni Abul Farah Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah di dalam Talbis Iblis berkata, tiada syak bahawa Ahlul Naqli wal Athar, yakni Ahlul Hadith yang mengikut athar Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Ahlus Sunnah, kerana mereka mengikut ajaran yang asal sebelum berlakunya bid'ah dalam akidah. Segala bid'ah dan perkara baharu dalam agama hanya telah berlaku selepas zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini boleh tengok teks ni, di nota 11 ni. Ini yang disebut oleh ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab dia itu. Teks asal. Siapa baca tadi? Saya. Zulfairi. Larat lagi kena baca ke letih dah? Boleh insya-Allah. Boleh lagi. Boleh baca lagi. Silakan.
4.18 Syekh Waliyullah yakni Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dahlawi yang Abdul meninggal dunia Rahim. Abdul Rahim. Ad-Dahlawi yang meninggal dunia 1176 Hijrah di dalam Hujjatullahil Balighah. Kitab dia itu. Hujjatullah Al-Balighah menulis Ahlul Qiblah terbahagi dua, dan as-sunnah itu sebenarnya bukanlah nama bagi aliran kalam yakni akidah yang tertentu. Masalah-masalah yang diperselisihkan di antara Ahlul Qiblah yang menyebabkan mereka terbahagi kepada beberapa firqah dan terpecah kepada beberapa aliran setelah semuanya menerima ad-daruriyat ad-din, yakni perkara-perkara yang diketahui dan diterima oleh semua orang sebagai sebahagian daripada agama Islam, terbagi dua. Yang pertama ialah yang memang tersebut dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan itulah yang dipakai, yang dipegang oleh para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian setelah datangnya zaman di mana masing-masing orang berasa fikirannya lah yang paling hebat dan perpecahan di kalangan umat pun berlaku. Ketika itu satu golongan daripada mereka memilih ajaran yang zahir daripada kitab dan as-sunnah. Mereka berpegang teguh dengan akidah-akidah salaf, tidak kira sama ada ia bersesuaian dengan prinsip-prinsip logik semasa atau bercanggah dengannya. Kalaupun mereka menggunakan logik semasa, maka hanyalah untuk menundukkan pihak lawan atau untuk menolak pandangan mereka ataupun untuk menambahkan lagi keyakinan yang telah sedia ada di dalam diri-diri mereka. Sama sekali bukan untuk mendapatkan akidah daripadanya. Mereka itulah Ahlus Sunnah. Hujjatul Balighah. Ni dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Kalau nak tengok teks dia ni di belakang. Ni di belakang. Ini Hujjatullahil Balighah. Itulah yang saya terjemahkan tadi. Maknanya dia pun sebut Ahlul Hadis itu juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi rata-rata masyarakat, terutamanya di tempat kita ni yang keliru sekarang ni, tak sebut pun itu sebagai Ahli Sunnah. Sedangkan berapa ramai ulama yang dah sebut begitu. Yang kelima pula, kata-kata ulama yang menyebutkan ketiga-tiga aliran, As-Salafiyah, yani Ahlul Hadis, Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai Ahlus Sunnah. Ni saya nak minta orang lain pula lah. Siapa boleh baca? Silakan. Saya. Siapa ni? Fikri. Fikri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fikri daripada mana ni? Saya Daripada mana? daripada Ipoh, Perak. Silakan. Alhamdulillah. Okey, kata-kata ulama yang menyebutkan ketiga-tiga aliran, yakni As-Salafiyah, Al-Hadis, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sebagai ahli sunnah. 5.1 Murtada Az-Zabidi, yakni Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi, meninggal pada tahun 1205 Hijrah dalam Ithaf As-Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Al-Ulumuddin, menikahkan kata-kata Tajuddin As-Subki, yakni Muhammad Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, meninggal pada tahun 771 Hijrah di dalam Syarah Aqidah Ibnu Hajib, yakni Utsman bin Umar, meninggal pada 646 begini. Ketahuilah sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah semuanya bersepakat atas akidah yang sama berhubung dengan apa yang wajib, harus dan mustahil, walaupun mereka berbeza pada jalan-jalan dan prinsip-prinsip yang membawa kepadanya. Ringkasnya, mereka berdasarkan pengamatan dan kajian yang tuntas terbagi kepada tiga golongan. Yang 5.1.1 Ahlul Hadis. Yang pertama Ahlul Hadis. Prinsip yang menjadi pegangan mereka ialah dalil sam'iyah, yakni naqli berupa Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. 5.1.2 Ahlul Nazar wa Naqli, Ahlul Nazar Al-Aqli, yakni golongan yang menjadikan akal sebagai dalilnya. Mereka adalah golongan Asy'ariyah dan Al-Hanafiyah, yakni Al-Maturidiyah. Mahaguru Asy'ariyah adalah Abu Hasan, yakni Ali bin Ismail Al-Asy'ari, yang lahir dan hidup daripada 260 hingga ke 324 Hijrah. Mahaguru Hanafiyah pula adalah Abu Mansur Al-Maturidi, meninggal pada 333 Hijrah. 5.1.3 Al-Wujdan wal-Kashf, iaitu golongan Sufiyah. Prinsip yang menjadi pegangan mereka sama saja dengan prinsip yang menjadi pegangan Ahlul Nazar dan Ahlul Hadis di peringkat permulaannya, tapi ia berakhir dengan kasyaf dan ilham berdasarkan kitab Al-Ithaf Sadil Muttaqin. 5.2 Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, yakni Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi, meninggal pada tahun 429 Hijrah, berkata, golongan ke-73 ialah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri daripada dua kelompok, iaitu Ahlul Ra'yi, yakni Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan Ahlul Hadis, bukan golongan yang bercakap kosong.
para fuqaha, ahli qiraat, al-muhaddisin dan al-mutakallimin, ahli ilmu kalam dari kalangan ahli hadis dari kedua kelompok tersebut. Semuanya sepakat pada satu pendapat yang ini dalam akidah. Dan antara mereka tidak ada perbezaan yang membawa kepada sikap saling menyesatkan dan memfasikkan. Hanya mereka golongan yang selamat dalam al-farq bain al-firaq. Boleh tengok teks di belakang ya. Teruskan. Kita nak rekas ni sebab kalau kita tengok teks nak baca tu panjang pula. Teruskan. 5.3 Abul Muzaffar Al-Isfiraini dalam Syahrul Tahir Nama sebenarnya Syahnur. Syahnur di dalam At-Tafsir fi Din menulis, tidak ada di dalam umat ini golongan yang lebih banyak mengikuti hadis Rasulullah SAW dan sunnahnya daripada mereka ini. Kerana itu mereka dinamakan Al-Ashabul Hadis dan mereka dinamakan juga dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ashabul Hadis dengan Ahli Sunnah ni yang sama, benda yang sama. Cuba tengok, ini yang dia sebutnya. Dinamakan Ashabul Hadis. Dan mereka dinamakan juga dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mengenepikan, tidak memasukkan golongan ini dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu satu kesalahan besar. Sepatutnya orang-orang yang bersikap begitu kena insaf. Balik semulalah, bertaubatlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab ini sekian ramai ulama-ulama ni yang sebut ni. Di mana mereka ini? Di mana mereka ini? Teruskan. 5.31 pada muka surat berikutnya pula beliau menulis tentang kelebihan golongan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa foto-foto yang berlaku di kalangan umat adalah berpandukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah daripada kedua-dua aliran fahaman berdasarkan ar-ra'yu, yakni Asy'ariyah al-Maturidiyah, dan berdasarkan hadis, yakni al-hadis. Kebanyakan imam mengikut mazhab mereka. Semuanya berkumpul di atas landasan mereka. Faham itulah mendominasi negara-negara orang Islam. Mereka lah yang mendapati kata al-jamaah yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW dari semua sudut. Semuanya bersepakat dalam menolak fahaman Rawafid, Khawarij, Qadariyah dan kalangan ahli al-ahwa, yang golongan orang-orang yang hawa nafsu dan bid'ah orang yang bid'ah dalam agama. Okey, yang 5.4 As-Safarini Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini Al-Hambali meninggal pada 1188 Hijrah. Di dalam Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah menulis Ahlussunnah wal Jamaah ada tiga kumpulan. 5.4.1 yang pertama Al-Asariyah, yang mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Kedua Al-Asy'ariyah, imam mereka adalah Abul Hasan. Yang ketiga Al-Maturidiyah, imam mereka adalah Abul Mansur Al-Maturidi, meninggal tahun 333 Hijrah. Adapun golongan-golongan yang sesat mereka banyak sekali. Di dalam bukunya Al-Lawaih Al-Anwar As-Saniyah pula As-Safarini berkata sifat-sifat zat Allah yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dari golongan Asariyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah adalah hidup, ilmu, kalam, kudrat, iradat, mendengar dan melihat. Dalam kitab Lawaih Al-Anwar As-Saniyah. 5.6 Adhuddin Al-Iji, apa ni? Okey. Ini nama betul Abdul Rahman bin Ahmad, meninggal pada tahun 750 Hijrah, berkata di dalam Al-Mawaqif, adapun golongan yang selamat dan terkecuali daripada golongan-golongan sesat itu, iaitu golongan dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang berada dalam landasan ajaranku dan sahabat-sahabatku. Mereka ialah Al-Asy'ariyah dan Salaf di kalangan muhaddisin dan al-hadis dan Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab mereka kosong daripada bid'ah-bid'ah yang terdapat dalam ajaran golongan-golongan sesat yang tersebut sebelum ini. Ni dalam Mawaqif dan Syarah Mawaqif ni kitab akidah Asy'ariyah yang sangat masyhur. Ni boleh tengok teks dia di belakang. Terus lagi. 5.7 Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yakni Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah Al-Harrani Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 328 Hijrah. Dalam Minhajus Sunnah berkata, pendapat-pendapat yang dinukilnya itu tidak diketahui daripada mana orang yang terkenal berpegang dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari kalangan tokoh-tokoh mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ataupun dari kalangan Ahlussunnah Al-Hadis, walaupun dari kalangan Ahli Ra'i. Tidak diketahui siapa pun di kalangan mereka berkata sungguhnya Allah itu berjisim. Jadi dia sebut ni
Ni. Ahlul hadis, ahlul ra'yi. Ada dua golongan yang berbeza tapi semua ni ahli sunnah. Semua ni ahli sunnah. Teruskan. 5.7.1 dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau menyokong fatwa seorang faqih yang Abu Muhammad yang menghukum pelaknat tokoh-tokoh Asy'ariyah. Begini Asy'ariyah. Okey. Begini fatwanya. Adapun ulama-ulama yang melaknat tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah, mereka perlu ditakzir dan dilaknat bagi kembali kepada diri sendiri, kerana dan laknat mereka kembali kepada diri mereka sendiri, kerana sesiapa yang melaknat orang yang tidak patut dilaknat, laknatnya kembali kepada dirinya sendiri. Para ulama yang lain adalah pembela furu'uddin, yang ini bidang fiqih dan perkara cabang dan ranting dalam agama. Sedangkan golongan Asy'ariyah pula adalah pembela usuluddin, yang dalam bidang akidah dan perkara prinsip dan asas dalam agama. Jadi maknanya dia akui, dia sokong fatwa itu yang mengatakan Asy'ariyah ni adalah pembela usuluddin. Orang lain pembela furu'uddin. Mana tengok pandangannya baik terhadap satu sama lain. Tetapi ada golongan-golongan yang meruncingkan suasana ni, menyebabkan jadi nampak tak ngam antara satu dengan yang lain ahli sunnah tu. Padahal semuanya terima baik. Bahkan dikatakan kena ta'zir, kena dihukum dengan yang melaknat tokoh-tokoh Asy'ariyah. Begitu. Teruskan lagi. 5.8 berhubung dengan hadis wat'ah Abu Qutaibah, yani Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dinawari, meninggal pada 276 Hijrah. Dalam takwil mukhtalifil hadis berkata, sebenarnya ada penyelesaian yang baik bagi hadis ini. Ia dipilih oleh setengah ahli nazar, yakni di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan setengah ahlul hadis. Jadi cuba tengok ni, ahlul nazar dan ahlul hadis. Dua-dua golongan ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka dipuji, mana penyelesaian telah diberikan oleh mereka tentang hadis itu. Boleh tengok ini dalam nota di akhir itu. Teruskan lagi. 59, Dr. Muhammad Ayyash Al-Kubaisi dalam bukunya As-Sifatul Khabariyah 'inda Ahli Sunnah wal Jamaah menulis, sesungguhnya Ahli Sunnah punya dua aliran pemikiran dalam usuluddin, yakni akidah, aliran ahli hadis dan aliran ahli ra'yi, yakni termasuk Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi ini boleh tengok di dalam nota di akhir itu. Baik. Yang keenam, usul dan furu' akidah. Ini antara sebab yang jadi keliru ni, tak faham dalam masalah ni lah. Saya kata tuduh-menuduh, keluarkan orang tu daripada ahli sunnah, keluarkan orang daripada ahli sunnah, sebab tak faham benda ni. Sebab itu kita perlu faham. Perlu faham. Kalau kita faham, jadi tenanglah. Cuba tengok, masing-masing terima satu sama lain sebagai ahli sunnah. Kita ni tak sudi pun nak sebut. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari itu dakwa diri dia tu pegangannya begitulah. Ni yang keenam, usul dan furu' akidah. Saya nak kalau boleh orang lain pula lah baca, supaya tidak penat. Siapa nak baca? Silakan. 6.1. Siapa nak baca? Silakan. Saya. Siapa ni? Huzaifah. Huzaifah. Huzaifah daripada mana ni? Darul Kausar. Ya, baca. Yang keenam, usul dan furu' akidah. 6.1. Rata-rata umat Islam hari ini tidak mengetahui tentang adanya usul dan furu' dalam akidah. Mereka menyangka fiqh dan lain-lain cabang ilmu agama sahaja mempunyai usul dan furu'nya. Lebih mendukicitakan apabila ramai di kalangan yang berpendidikan agama juga didapati tidak menyedari dan memahami hakikat ini. Akibatnya, sebahagian sunni disisih mereka dari kalangan ahli sunnah kerana semata-mata berbeza dalam furu' akidah. Walhal perbezaan dalam furu' akidah di kalangan ulama' silam dapat dikesan dengan begitu banyak sekali. Apa yang mengikat mereka dalam ikatan ahli sunnah wal jamaah hanyalah persamaan dalam usul akidah, bukan dalam furu'nya. Umat Islam kebelakangan ini juga malangnya tidak mengetahui apa sebenarnya perkara yang harus diterima sebagai usul akidah dan apa pula sebagai furu' akidah. Sebagai akibatnya, lahirlah berbagai-bagai kecelaruan pemikiran, sangka buruk dan tuduh-menuduh antara sesama ahli sunnah. Teruskan. 6.2. Di bawah ini dikemukakan beberapa sahaja daripada contoh-contoh penerimaan dan pengiktirafan oleh tokoh-tokoh ulama sunni tentang istilah usul dan furu' akidah. Imam Nawawi meninggal pada tahun 676 Hijrah. Di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya menulis,
walau tashkuk Walau syakkaka. walau tashakkaka wal iyadu billah fi syai'in min usulil aqaid mimma la budda min i'tiqadihi wa lam yazal syakkuhu Walam illa yazul. Walam yazul. Zala wa lam yazul. yazal syakkuhu Bukan zala illa yazalu. bi ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. Bermaksud sekiranya seseorang ragu terhadap mana-mana usul akidah yang tidak mesti dipercayai dan keraguannya tidak hilang melainkan dengan mempelajari dalil-dalil mutakallimin, wajiblah atasnya dalil mempelajari ilmu kalam, dalil ilmu kalam lah. Dalil mutakallimin itu. Teruskan. Wajiblah atasnya mempelajari dalil-dalil itu demi menghilangkan keraguan dan mendapatkan usul tersebut. Lihat Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 6.2 Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit ketika mentafsirkan firman Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, menulis, wa yahtamilu an takuna hadhihi إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون hadhihi isyaratan ila tariqah. Itu sikit ya. Okey, tak apa. Teruskan. Bermaksud perkataan hadhihi dalam firman Allah ini mungkin juga mengisyaratkan kepada jalan-jalan yang diikuti para nabi tersebut berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ialah jalan dan laluan yang sama. Sekejap Wa yahtamil an takuna hadhihi isyaratan. Okey, tak apa. Teruskan. Bermaksud perkataan hadhihi di dalam firman Allah ini mungkin juga mengisyaratkan kepada jalan-jalan yang diikuti para nabi tersebut berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ialah jalan dan laluan yang sama. Tiada khilaf padanya dalam usul akidah. Malah apa yang dibawakan oleh para nabi itulah juga jalan yang diikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Al-Bahrul Muhit. Dia guna usul akidah. Mana ada furu' akidah, ada usul akidah. Imam Nawawi pun sebut begitu. Saya gariskan itu. Saya garis dah ni. Disebut usulil aqaid. Mana ada furu' aqaid? Cuba tengok sini. Fi syai'in min usulil aqaid. Usul aqaid. Ada furu' aqaid. Mana yang begitu. Teruskan. Ibnu Ajibah, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid ketika mentafsirkan firman Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, menulis, wa inna hadhihi ummatukum ay millatukum wa syari'atukum allati antum 'alaiha ummatan wahidah ay millatan wahidah muttahidah fi usul syara'i allati la tubdilu bitabaddul al-a'sar La tubaddalu. التي لا تبدل بتبدل الأعصار وهو التوحيد وما يتبعه من أصول العقائد. Cuba tengok. Usulil aqaid. Teruskan. Bermaksud, jalan dan agama yang kamu ikuti itu adalah sama dalam usul akidahnya. Ia tidak berubah dengan berubahnya masa, iaitu tauhid dan lain-lain usul akidah. 6.2 Al-Allamah Mahmud Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani ketika mentafsirkan firman Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, menulis, wa ra'aitu fi ba'dil kutub wa la adri al-an ayya kitabin huwa anna Nuhan alaihi salam lam yursal illa bitauhid wa nahwi min usulil aqaid wa lam yursal bi furu'. Maksudnya, pernah saya lihat sebuah buku, saya tidak pasti sekarang namanya, bahawa Nuh alaihi salam tidak diutuskan selain untuk membawa ajaran tauhid dan lain-lain usul akidah. Baginda tidak diutuskan membawa ajaran furu'. Teruskan lagi. 6.2.5 ketika ditanya tentang orang mati yang dikatakan diseksa dan diberi nikmat di dalam kuburnya itu, adakah tubuhnya atau rohnya atau kedua-dua sekali yang merasai azab atau nikmat itu?
Al-Allamah Rashid Ridha meninggal pada tahun 1354 Hijrah setelah mengemukakan perbezaan pendapat ulama tentangnya menulis wa nahmadullaha ta'ala annahum lam yaj'alu hadhihi al-mas'alah min usulil aqaid allati Yukaffaru munkirah. yukaffaru munkiruha. Hmm. Maksudnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka para ulama tidak menganggap masalah ini sebagai salah satu usul akidah yang dihukum kafir orang yang tidak mempercayainya. Maknanya kalau usul akidah ni memang jadi kafir lah kalau tolaknya. Tapi kalau furu' akidah lain ceritanya. Lain ceritanya. Sebab itulah. Teruskan. 6.2.6 Allamah Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani meninggal pada tahun 1386 Hijrah. Di dalam bukunya At-Tankil bima fi ta'nibil kautsari minal abatil minal abatil menulis wa hadha innama yahtaju ilaihi fi furu'il aqaid allati la yadurru 'adam istiqaniha. Bermaksudnya perkara ini hanya diperlukan dalam furu' akidah yang tidak mengapa tidak mempercayainya. Cuba tengok. Teruskan lagi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya 6.2 kena sebut tu. 6.2.7 Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Fusul fi al-Aqidah bain as-salaf wal khalaf menulis inna umur al-aqidah minha ma huwa min al-usul wal arkan allati la yajuzu at-tasahul fiha bal la yadkhuluha al-ijtihad aslan wa yukaffaru munkiruha wa jahiduha wa minha ma huwa min furu'il aqidah allati ikhtalafat fiha al-ummah. Maksudnya sesungguhnya perkara akidah itu ada yang merupakan usul dan rukun yang tidak boleh bermudah-mudah terhadapnya. Ia sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup ijtihad. Orang yang menolak dan tidak menerimanya menjadi kafir. Ada pula yang merupakan furu' sahaja. Umat Islam memang telah berbeza pendapat tentangnya. Jadi itu berkenaan dengan usul furu'. Memang ada ulama-ulama jelas benda ni. Jelas. Cuma orang yang tak tahu saja tak tahu tu. Baik, 6.3. Boleh baca lagi Uzaifah? Boleh. Baca lagi. 6.3 antara usul dan furu' akidah. 6.3.1 usul akidah ialah perkara-perkara yang mesti dipercayai dan ia menentukan Islam atau tidaknya seseorang. 6.3.2 usul akidah adalah perkara-perkara yang diterima oleh golongan ahli sunnah wal jamaah sebagai akidah pokok dan usul bagi ahli sunnah wal jamaah. 6.3.3 ayat-ayat Al-Quran yang muhkam dan qat'i dalalahnya sahaja ayat-ayat Al-Quran yang muhkam dan qat'i dalalahnya sahaja merupakan satu-satunya sumber usul akidah yang disepakati oleh semua golongan ahli sunnah. 6.4 antara usul akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah ialah 6.4.1 percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Maha suci ia daripada segala kekurangan. Tidak ada suatu apa pun yang menyerupainya. 6.4.2 percaya bahawa tiada siapa pun mengetahui perkara gaib secara mutlak selain Allah. 6.4.3 percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi lagi Rasul dan beliau adalah utusan Allah yang terakhir. 6.4.4 percaya akan adanya hari kemudian dan hari pembalasan, merangkumi alam barzakh, alam mahsyar, syurga dan neraka sebagai perkara-perkara yang benar. 6.4.5 mempercayai adanya dosa dan pahala bagi amalan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia mukallaf. 6.4.6 mempercayai bahawa Allah ada mengutuskan sekian ramai hamba-hambanya dari kalangan manusia sebagai nabi-nabi dan rasul-rasul untuk membimbing manusia di dunia ini. 6.4.7 mempercayai Allah ada menurunkan kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasul tertentu sebagai hidayat kepada kaum mereka masing-masing. Antaranya ialah kitab Taurat, Zabur dan Injil. 6.4.8 mempercayai Al-Quran sebagai kitab dari Allah yang terakhir dan ia terpelihara daripada sebarang tokok tambah dan penyelewengan. 6.4.9 mempercayai kewujudan malaikat dan mempercayai bahawa mereka adalah makhluk Allah yang sangat taat kepadanya. Mereka sama sekali tidak menderhakai Allah. 6.4.10 mempercayai qada dan qadar, yakni takdir, baik dan buruknya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. 6.4.11 percaya tentang adanya makhluk-makhluk lain yang terlindung dari pandangan mata kasar manusia seperti jin, syaitan dan lain-lain.
6.4.12 percaya tentang para rasul ada dikurniakan mukjizat-mukjizat tertentu oleh Allah Azza wa Jal. 6.4.13 dan lain-lain. Ni Yang ketujuh, tak letih kah? Silakan baca lagi. yang ketujuh, furu' akidah. Furu' akidah ialah perkara-perkara akidah yang tidak disepakati di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ia tidak menentukan Islam dan kufurnya seseorang. Berbeza pendapat tentangnya juga tidak mengeluarkan seseorang dari daerah ahli sunnah wal jamaah. 7.1. Al-Quran yang tidak qat'i dalalahnya dan hadis-hadis yang sahih merupakan sumber furu' akidah. 7.2. Antara usul dan furu' akidah, furu' terbukti lebih banyak dan lebih luas berbanding dengan usul akidah. 7.3. Perbezaan dalam furu' akidah tidak menjadikan seseorang kafir dan bukan ahli sunnah wal jamaah. Paling tinggi pun dalam setengah-setengah perkara yang membawa seseorang menjadi ahli bid'ah wal ahwa, atau pendapatnya dianggap syaz, ganjil sahaja. Tetapi ia masih lagi Islam, bahkan ahli sunnah wal jamaah. 7.4 termasuk di bawah furu' akidah antara lainnya ialah kepercayaan dan perkara-perkara berikut. 7.4.1 Iman itu basitkah atau murakkab dan adakah ia boleh bertambah dan berkurang? 7.4.2 Dapat atau tidak manusia melihat Allah semasa hidup di dunia ini? 7.4.3 Nabi-Nabi adakah terdiri dari kalangan laki-laki sahaja atau ada juga dari kalangan perempuan? 7.4.4 Setelah mati, apakah semua bahagian tubuh manusia akan binasa atau ada yang tidak binasa? 7.4.5 Kalam Allah itu bersuara sahajakah atau ia tidak berhuruf dan bersuara atau berhuruf dan bersuara kedua-duanya sekali? 7.4.6 Ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia sebagai muslimkah atau tidak? 7.4.7 Adakah Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu atau tidak? 7.4.8 Sifat-sifat Allah itu adakah ia ain zatnya, yakni zat Allah itu sendirikah atau bukan ain zatnya? 7.4.9 Khadir yang tersebut di dalam hadis-hadis sahih dan hidup sezaman dengan Nabi Musa AS itu adakah nabi atau wali atau malaikat? 7.4.10 Persoalan sifat-sifat khabariyah juga termasuk dalam furu' akidah. Para ulama memang berbeza pendapat tentangnya. Ada yang memilih jalan tafwid, ada yang mengisbatkannya dan ada juga yang mentakwilkannya. Namun perbezaan pendapat itu tetap tidak mengeluarkan mereka dari daerah Islam yang sangat luas. 7.4.11 Bahkan kepercayaan tentang akan muncul di akhir zaman Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa dan lain-lain, meskipun sahih berdasarkan hadis mutawatir maknawi, namun masih lagi dianggap oleh sekumpulan besar ulama sunni sebagai furu' akidah. Yang ke-8, contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. 8.1 Perbezaan pendapat dalam menentukan elok atau tidak eloknya sesuatu. Adakah ia bergantung kepada ketentuan akal atau syarak? Maturidiyah berpendapat ia bergantung kepada ketentuan akal. Asy'ariyah pula berpendapat ia bergantung kepada ketentuan syarak. 8.2 Tujuannya saya nak cerita antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tu pun ada khilaf. Tapi khilaf tu dalam furu' akidah. Ini tidak menyebabkan mana-mana satu daripadanya terkeluar daripada ahli sunnah. Teruskan. 8.2 Kedua-dua golongan, Asy'ariyah dan Maturidiyah, menerima kalam Allah yang sebenarnya adalah kalam nafsinya. Tetapi adakah kalam nafsi Allah itu boleh didengar atau tidak? Kata Maturidiyah, tidak boleh didengar. Apa yang didengar oleh Nabi Musa AS misalnya hanyalah sesuatu yang menunjukkan kalam nafsi Allah sahaja. Asy'ariyah pula berpendapat ia boleh didengar. 8.3 Allah tidak mentaklifkan, yakni membebankan manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Demikianlah pendapat Maturidiyah. Asy'ariyah pula berpendapat ia menurut akal boleh jadi berlaku. Al-Isfiraini dan Al-Ghazali adalah antara tokoh Asy'ariyah yang tidak bersetuju dengan Asy'ariyah dalam masalah ini. 8.4 Menurut Maturidiyah, Allah tidak berlaku zalim. Mustahil pada akal Tuhan berlaku zalim. Asy'ariyah pula berpendapat tidak mustahil, yakni pada akal. 8.5 Menurut Maturidiyah, mengenal Allah wajib atas seseorang dengan sebab ia berakal, yakni ada akal. Menurut Asy'ariyah pula ia wajib dengan sebab syarak, bukan dengan sebab akal semata-mata. 8.6
Menurut Maturidiyah, setiap perbuatan Allah mesti ada hikmat dan ilatnya, sedangkan Asy'ariyah berpendapat tidak, malah tidak boleh dikatakan begitu. 8.7. Maturidiyah berpendapat iman muqallid, yakni orang yang mengikut orang lain semata-mata tanpa menggunakan pemikiran sendiri adalah sah. Asy'ariyah pula berpendapat tidak sah, kerana syarat sah iman di sisi mereka ialah mengetahui setiap masalah akidah dengan dalil akli yang putus. Manusia mempunyai usaha, kasab dan ikhtiar dalam melakukan sesuatu perkara. Usaha dan ikhtiarnya lah yang memberi bekas terhadap sesuatu yang dibuatnya. Demikianlah pendapat Maturidiyah. Tetapi Asy'ariyah berpendapat semua perbuatan ikhtiari manusia berlaku dengan kudrat Allah semata-mata. Allah jualah yang memberi bekas pada semua perbuatannya. 8.9. Menurut Maturidiyah, iman tidak bertambah dan berkurang. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dan popular di kalangan Asy'ariyah ialah iman boleh bertambah dan berkurang. 8.10. Asy'ariyah berpendapat taubat orang yang sedang nazak tidak diterima Allah. Sedangkan Maturidiyah berpendapat taubatnya masih diterima Allah. 8.11. Menurut Maturidiyah, menanggap dan merasai sesuatu dengan panca bukanlah ilmu. Ia tidak lebih daripada sarana atau untuk mendapat ilmu. Sedangkan Asy'ariyah sudah mengiranya sebagai ilmu. 8.12. Kata Maturidiyah, orang celaka boleh menjadi bahagia dan orang yang bahagia pula boleh menjadi celaka. Sementara golongan Asy'ariyah pula berpendapat kecelakaan dan kebahagiaan seseorang itu hanya akan pasti ketika ia meninggal dunia. Penghujung hidupnya lah yang menentukan sama ada ia seorang bahagia atau celaka. 8.13. Bagi Maturidiyah, orang kafir tidak boleh dimaafkan, yakni diampunkan Allah menurut hukum akal. Sedangkan bagi Asy'ariyah, kalau menurut akal boleh saja, tetapi menurut syarak pula tidak boleh. 8.14. Menurut Maturidiyah, sifat takwin adalah sifat zat yang azali bagi Allah Subhanahu wa taala. Takwin di sisi mereka bukan mukawwan. Bagi Asy'ariyah, ia adalah sifat fi'il Allah. Justru ia merupakan sesuatu yang hadis, yakni baharu. 8.15. Di sisi Maturidiyah, tidak harus pada akal dan syarak Allah menyalahi janji baik atau janji buruk yang dibuatnya. Misalnya dengan mengekalkan orang-orang mukmin di dalam neraka dan mengekalkan orang-orang kafir di dalam syurga. Di sisi Asy'ariyah, meskipun semua itu harus pada akal, namun ia tidak harus pada syarak. 8.16. Maturidiyah dan Asy'ariyah berbeza pendapat tentang sifat kun, yang dengannya Allah menjadikan segala sesuatu. Maturidiyah berpendapat ia kinayah kepada segeranya penciptaan Allah. Ia bukan perkataan sebenar. Dikatakan perkataan hanya secara majaz sahaja. Asy'ariyah pula berpendapat kejadian segala sesuatu berkait dengan kalam azali Allah Subhanahu wa taala dan perkataan kun itu menunjukkannya. 8.17. Maturidiyah berpendapat taufik bererti Allah memudahkan dan menolong seseorang. Menurut Asy'ariyah pula taufik bererti Allah menjadikan kemampuan di dalam diri hambanya untuk melakukan ketaatan. 8.18. Maturidiyah dan Asy'ariyah berbeza pendapat tentang amalan orang murtad yang terhapus dengan sebab kemurtadannya. Adakah ia dikira semula setelah si murtad itu kembali memeluk agama Islam semula atau tidak? Maturidiyah berpendapat ia dikira semula. Asy'ariyah pula berpendapat tidak, malah ia terhapus terus. 8.19. Maturidiyah dan Asy'ariyah berbeza pendapat tentang orang-orang kafir. Adakah mereka akan diseksa kerana meninggalkan segala perkara yang difardukan dan diwajibkan? Di samping kerana kekufuran mereka, Maturidiyah berpendapat mereka akan diseksa kerana kekufuran, bukan kerana meninggalkan perkara-perkara yang difardu dan diwajibkan. Asy'ariyah pula berpendapat mereka akan diseksa kerana meninggalkan kedua-duanya. 8.20. Mereka berbeza pendapat tentang kemaksuman para nabi. Asy'ariyah menafikan kemungkinan para nabi melakukan dosa-dosa besar secara mutlak. Mereka hanya mengharuskan berlaku dosa-dosa kecil pada para nabi secara tidak sedar. Ada juga di kalangan Asy'ariyah orang-orang yang menafikan kemungkinan para nabi ada melakukan dosa-dosa secara mutlak, seperti Al-Isfiraini dan Qadiyah. Begitulah pendapat Maturidiyah. Okey. Jadi ini semua ni dapat dilihat dalam kitab ni. Kemudian contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah atau Maturidiyah dan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari aliran yang lain. Jadi ada perbezaan itu memang ada. Jadi dengan sebab ni kita nak keluarkan mana-mana golongan, mana-mana orang daripada ahli sunnah, satu tindakan yang tidak patut. Satu tindakan yang salah sebenarnya. Ini contohnya. Yang ke-9, contoh-contoh perbezaan pada furu' akidah antara Asy'ariyah atau Maturidiyah dan tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah dari aliran yang lain.
9.1. Asy'ariyah berbeza dengan Imam Bukhari dan segolongan salaf. Daripada segi menanggap kalam Allah itu tidak berhuruf dan bersuara. Adapun Bukhari, beliau mempercayai kalam Allah itu bersuara, hanya ia tidak berhuruf sahaja. Sedangkan Hanabilah pula mempercayai ia berhuruf dan juga bersuara. 9.2. Jumhur Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeza dengan Ibn Hazm. Daripada segi mereka misalnya tidak menerima adanya nabi-nabi dari kalangan wanita. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat ada juga wanita yang dipilih menjadi nabi seperti ibu Nabi Musa AS dan ibu Nabi Isa Maryam AS. 9.3. Ahlul Hadis dan Salafiyah menerima tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat sebagai landasan akidahnya. Asy'ariyah pula menerima 20 sifat Tuhan yang wajib diimani. Pada asalnya mereka menerima hanya 13 sifat Tuhan sahaja. Setelah ditambah dengan 7 sifat ma'nawiyah yang diterima Maturidiyah, jadilah 20 kesemuanya. 9.4. Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak menerima hadis ahad sebagai sandaran dan pegangan dalam bab akidah, sedangkan Salafiyah dan ahli hadis menerimanya. 9.5. Qada dan qadar menurut Asy'ariyah terbahagi kepada mu'allaq dan mubram. Salafiyah dan ahli hadis pula membahagikannya kepada kauni dan syar'i. Ibnul Qayyim telah membincangkan dengan panjang lebar tentang perbezaan pembahagian seperti itu dalam kitabnya Syifa'ul Alil. 9.6. Asy'ariyah pada umumnya memakai kaedah takwil apabila berhadapan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat atau sifat-sifat khabariyah. Golongan Salafiyah pula mentafwidkan terus, yakni menyerahkan maknanya kepada Allah. Sementara golongan Salafiyah yang lain pula mengisbatkan terlebih dahulu. Sementara segolongan Salafiyah yang lain pula mengisbatkan terlebih dahulu makna asalnya, kemudian baru diserahkan hakikat maknanya kepada Allah. Bagaimanapun, kesemua mereka tetap tidak menyerupakan Allah dengan sekalian makhluknya. 9.7. Pada umumnya Asy'ariyah dan Salafiyah menerima kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman, seperti yang tersebut dalam hadis-hadis sahih. Namun begitu, ada juga antara mereka tidak menerimanya. 9.8. Demikian juga pada umumnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah menerima kemunculan Dajjal di akhir zaman. Kemunculannya disusuli dengan turunnya Nabi Isa dari langit, seperti tersebut dalam hadis-hadis sahih yang sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Namun begitu, ada juga antara mereka tidak menerimanya bulat-bulat sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis itu, malah mereka mentakwilkannya dengan macam-macam takwilan. 10. Antara sebab kekeliruan dan salah faham dalam memahami metodologi aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah. 10.1. Tidak memahami konsep, usul dan furu' akidah dengan baik. 10.2. Asy'ariyah dianggap golongan yang mesti mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat atau sifat-sifat khabariyah. Padahal mereka ada kalanya menerima saja ayat-ayat dan hadis-hadis itu tanpa sebarang takwilan. Sementara golongan Salafiyah pula dianggap langsung tidak menerima kaedah takwil. Padahal mereka juga ada kalanya tidak dapat mengelak diri daripada takwil. 10.3. Penggunaan istilah-istilah oleh ulama tertentu yang disalahertikan. Misalnya, penggunaan istilah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kumpulan mereka sahaja. Penggunaan perkataan dallun atau dalal dengan erti sesat semata-mata dan sebagainya. Padahal dalla ataupun dalal atau dal itu dengan arti silap, salah, tak betul pun boleh. Wajadaka dallan fahada. Adakah makna sesat di situ? Tidak kan? Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati bila baca kenyataan-kenyataan ulama. Dia kata orang dia sesat, aliran dia sesat. Jadi sesat tu maksudnya tak betul, salah bagi dia. Bukan sesat tu mana sesat rosak akidah tu, tidak. Tapi kadang-kadang dia jadi umum istilah tu. Sesat tu dengan makna macam ajaran sesat lah. Itu. Jadi kita kena berhati-hati di situ. Teruskan lagi. 10.4. Ta'assub jumud tidak mahu menerima langsung perbezaan dalam perkara-perkara yang masih boleh berbeza. 11. Sikap dan pendirian yang seharusnya diambil oleh ahli sunnah wal jamaah dalam mendepani gejala-gejala ini. 11.1. Meraihkan setiap perbezaan antara aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan furu' akidah. 11.2. Saling bantu-membantu antara kesemua aliran ahli sunnah wal jamaah dalam usaha menegakkan Islam. 11.3. Menegur secara bijaksana dan berhemat jika berlaku kesilapan. 11.4. Tidak mentahmah, memfitnah, menuduh, mencerca dan memaki hamun antara sesama ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, memperakui dan mengenang setiap jasa dan sumbangan yang diberikan oleh semua ulama dari pelbagai aliran itu. 11.5. Mengenepikan perbezaan furu' akidah antara ahli sunnah wal jamaah dan memberi sepenuh tumpuan kepada ancaman sebenar terhadap Islam.
11.6 meneladani tokoh-tokoh ulama sunni di seluruh pelosok dunia yang berfikiran terbuka dan bersangka baik terhadap semua aliran ahli sunnah wal jamaah. 11.7 sentiasa berusaha menenang dan meredakan keadaan yang tegang dan mengislahkan semua pihak yang telah terlanjur dan tersasul. 11.8 mempelajari kitab-kitab akidah semua aliran sunni dengan saksama. Lebih baik lagi jika kesemuanya dimasukkan dalam sukatan pengajian di pusat-pusat pengajian. Bagi 12. saya sekarang ni, antara yang paling perlu kita pelajari ialah kitab-kitab yang dikarang oleh pengasas, yang dianggap pengasas itu. Macam Asy'ariyah. Abul Hasan Asy'ari itu sendiri, kitab dia itu sendiri patut dipelajari. Barulah kita tahu sebenarnya tidak ada jauh sangat perbezaan antara aliran-aliran dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu. Teruskan. 12. Bahaya tidak memahami dan menerima konsep usul dan furu' akidah terhadap ummah dan negara. 12.1 mengingkari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa selagi sesuatu kumpulan itu berada di atas landasan ajarannya dan landasan ajaran sahabat-sahabatnya, maka ia selamat dan berjaya di dunia dan di akhirat. 12.2 tidak meraihkan perbezaan pendapat sekian ramai ulama terhadap furu' akidah, bahkan menuduh mereka sebagai salah, sesat dan menyeleweng. 12.3 umat akan kehilangan sekian banyak khazanah ilmu Islam dari alirannya yang pelbagai. 12.4 sikap jumud dan ta'assub serta perasaan iri hati, dendam kesumat dan sangka buruk terhadap sesama Islam akan semakin menebal dan berakar umbi. 12.5 mengeluarkan kata-kata yang kesat, mencerca, memaki hamun dan menghina sesama Muslim akan menjadi sesuatu lumrah dalam masyarakat. 12.6 akan hilang sikap toleransi. Menjadi sesuatu yang lumrah sepatutnya. 12.6 akan hilang sikap toleransi, semangat bekerjasama dan bantu-membantu sesama Muslim. 12.7 menyemarakkan api permusuhan dan pertelingkahan antara sesama Islam. 12.8 meluaskan lagi jurang perbezaan dan perselisihan, bukan membawa kepada keharmonian dan perdamaian. 12.9 menimbulkan persepsi negatif terhadap umat Islam yang saling bertelagah dan sesat menyesatkan antara satu sama lain kepada bukan Islam. 12.10 jika tidak dikawal dan dibendung dengan baik, ia boleh membawa kepada 12.10.1 pergaduhan yang mungkin mengakibatkan pertumpahan darah. 12.10.2 tiada kesepakatan dalam mendepani musuh sebenar Islam. 12.10.3 masyarakat yang tidak bersatu hati, porak-peranda dan berpecah belah. 12.10.4 kemasukan anasir-anasir luar yang tidak berniat baik. 12.10.5 negara akan menjadi tidak stabil, harmoni dan selamat. Jadi alhamdulillah kita dapat habiskan juga dalam masa satu malam ya semua ni nota ni. Alhamdulillah. Jadi boleh tengok apa ni untuk nak tengok rujukan tu tengok di akhir ni. Nota akhir ni. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.